Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يهتدون. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita boleh berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita seperti biasa. InsyaAllah pada pusingan kali ini pun kita akan sambung lagi pengajian kita tentang tafsir Al-Quranil Azim daripada surah Fussilat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini dengan hikmat dia utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dunia supaya membawakan risalah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, supaya manusia itu boleh ambilnya cara mikir, pengertian, tunjuk hajat, bukan duduk di atas dunia ini dengan sia-sia. Itu adalah tandaan kebesaran
kemuliaan bijaksana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan segala-gala makhluk, masuknya diri kita sebagai manusia yang beriman utamanya. Maka Allah Ta'ala ada ayatnya apabila Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada ini dunia, membawakan risalah daripada Allah kepada manusia, adalah manusia yang boleh terima akan risalah Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW. Dan ada juga sebahagian yang banyak lagi tak mau, tak boleh nak menerimakan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Senantiasalah mereka itu buatnya beberapa perkara, rancangan dan cara supaya nak menolakkan akan risalah Allah Ta'ala yang dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Sama ada dengan perkataan, sama ada dengan perbuatan, sama ada dengan rancangan, sama ada berbagai-bagai cara memikir untuk nak tolaknya kebenaran yang dibawakan oleh Rasul SAW dan nak mempertahankan kebatilan yang mereka itu menganut, yang mereka itu bawa, yang mereka itu suka kepadanya. Lalu berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara-perkara yang nak tasliahkan hati, nak mensemangatkan hati. Maka kita telah baca mari dah ayat yang ke-43 tu, Allah Ta'ala beri semangat dah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semangat hak Tuhan beri dalam ayat 43 tu khusus dengan hati Nabi alaihi salatu wassalam. Dan khusus dengan cara mikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara yang terpersendirianlah ya Allah Ta'ala tujukan semangat itu dengan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia itu utuskan kepada ini ummah, kata apa yang mereka itu menyakiti mung, bukan mung seorang diri sahaja yang kena menyakiti, bahkan orang-orang sebelum daripada mung yang jadi rasul seperti mung tu pun juga kena seperti apa yang mung itu kena. Itu Tuhan royak khusus kepada Nabi, dan pada sebaliknya Tuhan royak dengan cara luah-luah, royak dengan cara tak ada mendetailkan kata Rasul tu siapa. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita malam ini kita akan tengok pendetailan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah Ta'ala ni hendak mengtasliahkan, berikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak sebut satu ulul azmi juga, Rasul juga, sebagai semangat yang besar, sebagai kekuatan yang besar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuju terus kepada hati Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan sebab hati apabila dia ada semangat, maka semua jasad dia, cara memikir dia, anggota dia akan dapat kekuatan daripada hati yang penuh dengan semangat. Semangat ni sebagaimana kita telah dengar mari dah semalam, iaitu utama sekali dengan cakapan. Kita nak kepada kejayaan, maka hendaklah kita itu gunanya cakapan kita jadi bagus, dapat kebaikan kepada diri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada umat. Terutamanya iaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sama ada umat itu ummatul ijabah, orang Islam dah, ataupun ummatul da'wah, orang yang bukan Islam lagi. Maka kita sebagai orang Islam hendaklah guna percakapan, gunanya susunan, cara kita nak kecek, cara kita nak tutur betul molek dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khanak daripada kita. Kerana itu adalah satu anugerah daripada Allah, satu amalan yang baik yang sebagai bekalan yang besar bagi diri kita apabila kita itu menujukan kepada satu alam yang kekal abadi, iaitu alam akhirat. Kita kena gunanya perkara-perkara tersebut supaya kita itu dapatnya bahagia, dapatnya mulia, dapatnya keagungan di sisi Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Allah Jalla Jalaluh memuliakan kita, nescaya semua makhluk yang ada di sisinya, terutamanya para malaikat, para anbiya, para rasul, para aulia, para syuhada akan memuliai diri kita juga. Itu adalah balasan yang baik bagi orang yang buat baik. Mari kita tengok pada malam ini biiznillah ayat yang ke-45 daripada surah Fussilat. Ayat yang yang 45 ni Tuhan nak sebut dengan cara pendetailan, kata Rasul manakah yang aku nak buat contoh bagimu ya Rasulullah, supaya mung tu dapat semangat we jadi gagah lagi, bakit semangat we jadi tinggi lagi, we ada hemah, we ada kekuatan daripada hati. Yang tertolak daripada hati itu jadi kekuatan jasad, kekuatan cara mikir, kekuatan cara amal, kekuatan iman dan sebagainya. Maka itu adalah semua perkara itu pedah bagi diri seseorang yang beriman, terutamanya supaya dia nak gunakan hidup dia di atas muka bumi supaya dia tu jadi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tengok, bawalah Al-Quranul Karim dengan cara berwuduk dan kita itu tadabburkan akan isi kandungan bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah Ta'ala telah firman kata, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Ini ayat yang ke-45 daripada daripada surah Fussilat. Ayat ni ada kaitan rapatlah dengan ayat yang ke-43. Sama-sama ayat tasliyah, orang panggil. Ayat-ayat nak beri semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dengan cara seperti lalu ataupun maksud dengan cara seperti lalu, Allah Taala katakan, dan janganlah engkau berasa kecewa. Jangan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa kecewa, berasa rusing, berasa serabu, berasa tak senang, berasanya luka di hati, sakit. Benda hak pesen maknawi belaka ni. Benda ni hakikat berlaku sungguh. Akan tetapi dia itu terasa di dalam hati. Jadi kecewa. Jadi menyakit jiwa lah ni. Menyakit jiwa. Sebab itulah kita dah tengok dalam dunia kita ni penuh dengan penyakit yang mengkesankan kepada jasad seseorang kerana hati itu luka. Luka dengan sebab apa? Dengan sebab pekerjaan yang dia itu kerja. Sama ada kerjaan itu lagu mana pun, maka hati seseorang manusia tu kena mempertahankan dengan gapo? Dengan cobaan-cobaan. Dengan apa nama kita nak kata? Dengan perasaan-perasaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tahu kata Nabi itu adalah manusia, makhluk sebagai manusia. Dia berhajat kepada semangat, berhajat kepada kekuatan ruhi dia itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, katakan, dan janganlah engkau berasa kecewa wahai Muhammad tentang ingkaran kaummu.
Jangan muduk berasa kata orang hak duk tak seterima ajaran hak muwakri tadi itu, mung jangan duk berasa hati dengan mereka itu. Jangan duk berasa rusing dengan sebab mereka itu tak seterima ajaranmu. Kenapa Allah Ta'ala sebut lagu ni? Kerana nak hendak kemukakan kepada Nabi yang pertama sekali, kata Nabi itu, aku redha dah mu ya Muhammad, kerana mung itu buat kerja apa hak aku suruh. Apa hak aku retah suruh pada mung buat kerja. Apabila Nabi buat kerja, kesan daripada Nabi buat kerja itu ada, iaitu perkataan, perbuatan, rancangan akan berlaku kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang yang nak jejak belakang Nabi sebagai pendakwah, pastilah dia kena sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena dan setuh mari. Maka dengan sebab itu kita nak calonkan diri kita sebagai pendakwah warasatul anbiya, pastilah kita kena pastilah kita kena coba sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu coba. Maka wahyu sekarang terputus. Allah Subhanahu wa taala tak izin kepada Jibril alaihi salam supaya buat turun pula wahyu kepada kita atau pada itu dan pada ini menjodahi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalan bagi kita iaitu wahyu yang ada. Bagaimana kita nak ambil semangat, ambil kekuatan hati? Pasti kita kena dengar dan perhati daripada pengajaran arti daripada Al-Quranul Karim melalui orang yang reti-reti di kalangan alim ulama kita, yang dia itu nak bawanya jalan kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bawa kepada alam akhirat yang kekal abadi. Itu yang kita kena cari. Itu yang wajib kita kena cari. Baik, kalau gitu lalu Allah Ta'ala itu royak kata demi sesungguhnya. Seolah kata ayat ni ayat yang nak taukid, nak menegaskan. Demi sesungguhnya walaqad, Allahu Akbar. Mari dengar walaqad. Dan demi sesungguhnya. Tuhan seolah kata Tuhan supah lah sini ni. Mari dengar uslub lagu ni, cakap Tuhan ni nak kata sungguh nak kecek. Sungguhnya nak royak. Adakah Tuhan tak sungguh? Tuhan tu tak kena kecek dah. Tetapi Tuhan nak wiriti kata Tuhan nak royak dengan cara sungguh. Semua hak Tuhan royak, kalau pun tak wari laqad sekali pun ya benar semata-mata dah. Akan tetapi Tuhan wari juga walaqad, dan demi sesungguhnya ataina. Kami, Allah lah situ. Ataina, kami, Allah tu lah telah memberi kepada ataina Musal kitab. Kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam akan kitab. Kitab di situ dengan sebulak suara ahli tafsir, yakni Taurat. Kitab Taurat salah satu daripada kitab yang Allah Ta'ala buat turun daripadanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi seolah kata Banu Israel ni belum daripada kedatangan Nabi Musa alaihissalam mari kepada dia duk pakai hidup dalam keadaan yang gelap, yang tak tahu tujuan hidup, yang tak reti kata kesudahan hidup pada dia tu di mana. Sebab manusia kita ni walau berbagaimanapun dia, kalau orang tak hajar dia tak tahu. Kerana kita diperanakkan melalui asbab perut ibu kita keluar kepada ini dunia dalam keadaan kita tak mengetahui apa-apa. Sebagaimana kita dah dengar beberapa kali, beberapa perjumpaan, beberapa daripada mulut-mulut alim ulama kita yang membacakan ayat Al-Quran kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala ni mengeluarkan kita daripada perut ibu kita dalam keadaan kita tak mengetahui apa-apa pun. Asal manusia dia mari situ.
Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Setelah daripada tu Allah Ta'ala menjadikan beberapa asbab supaya nak mengajarkan manusia wirti akan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala jadikan mata, jadikan akal fikir, jadikan telinga. Supaya apa tu? Supaya gunakan perkara-perkara itu, menjadikan tiga perkara itu sebagai alat, sebagai asbab yang nak menerimakan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap-harap kamu itu boleh mikir, harap-harap kamu itu boleh dapat kejayaan, dan harap kamu tadi itu syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kamu dalam keadaan tersebut. Lalu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia hendak menyesatkan seseorang dengan sebab seseorang tu nak kepada jalan sesat, Tuhan tutup habis. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tuhan katuk habis. Katuk hati, katuknya mata, katuknya telinga. Katuk daripada mana? Katuk daripada cahaya. Katuk daripada hidayah, katuk daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia duduk dalam kegelapan, kesesatan. Dengan sebab itu Banu Israel tadi itu duduk dalam kesesatan. Zalim setengah di atas setengah, bunuh di atas setengah di atas setengah, makan harta yang dengan cara zalim, dengan cara haram setengah di atas setengah. Semua perkara tu manusia tak mau. Tidak ada manusia dalam dunia ini suka kepada kezaliman, suka kepada kekacauan, suka kepada kefasadan. Tak ada. Tak ada manusia nak kepada fasad, nak kepada zalim, nak kepada kesusahan dan sebagainya. Tak ada. Manusia nak kepada keadilan, nak kepada kebaikan, nak kepada kemuliaan. Itu manusia. Maka apabila diri seseorang manusia itu tidak adanya perkara yang nak mengkontrolkan dia, nak membentukkan dia, nak menterbiahkan dia, iaitu ajaran Tuhan, nescaya manusia itu akan lebih dahsyat daripada binatang ternak. Dengan sebab itu, kita ada telinga, ada mata, ada akal fikiran, ada hati lah kita kata. Kalau kita tak guna perkara tersebut tadi, nescaya Allah Ta'ala akan memasukkan diri seseorang tadi itu di dalam api neraka. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal-afiyah. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tuhan ada sedia banyak untuk api neraka hari akhirat esok. Nasallallahu ta'ala as-salama wal-afiyah. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Daripada kalangan jin dan manusia, mereka itu ada hati tetapi tak gunakan hati, tak tadabburkan, tak mengambil retinya akan ajaran yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui rasul-rasul yang tertentu. Ada mata tapi tak pandangkan kepada ajaran, ada telinga tapi tak dengarkan kepada hukum agama. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak baik terhadap diri seseorang itu. Apabila manusia duduk dalam keadaan lagu tu, ulaika humul ghafilun, duduk dalam keadaan ghafil, lalai, yang dia itu sangka kata dunia ini kekal, sedangkan di hadapan mata dia tiap-tiap hari, tiap-tiap detik boleh tengok orang yang meninggal dunia, tapi tak khabar, duduk dalam keadaan lalai. Ulaika humul ghafilun. Bahkan Tuhan kata balhum adall. Ulaika humul ghafilun. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak ke. Ada gapo binatang ternak ke? Yakni ada makan, ada minum, ada tidur, ada syahwat.
manusia kita kalau kita tak gunanya perkara tersebut tadi, hanya guna 3 perkara tu juga. Nak makan, nak minum, adanya syahwat, sekadar tu. Tidur, bangun, makan, minum, kemudian syahwat. Bahkan Tuhan kata balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Karena binatang ternak ni la yusiduna fil ard, dia tak memunuhkan akan udara, akan susunnya dunia, akan sistem hidup, dia tak punah. Binatang setara mana pun dia duduk dengan cara asal kejadian dia lagu mana Tuhan jadi gitu. Tapi manusia tak. Dengan sebab dia lah adanya beberapa perkara yang memunuhkan akan udara, akan air, akan tanah, akan bukit-bukau, akan suasana dan sebagainya. Manusia ni kalau tak ada ajaran, tak ada agama, nescaya dia itu orang panggil kata perkara yang jadi punah kita. Jadi punah. Kalau kita tak gunanya akal fikiran jadi molek, jadi punah. Dengan sebab itu kita sebagai manusia ni kita kena gunakan akal fikiran jadi molek. Jangan jadikan diri kita sebagai binatang ternak yang tak tahu kata bagaimanakah nak pakai cara hidup. Bagaimanakah nak memuliakan diri seseorang. Nampak tu tak? Kalaulah kita tak gunakan akal fikiran, nescaya jadi punahlah hidupan kita. Baik. Setelah daripada tu, Allah Ta'ala utuskan akan Nabi Musa AS kepada Bani Israel. Bani Israel duduk dalam keadaan yang apa yang kita rayak tadi. Lalu apabila Musa itu bawanya Taurat, Nabi Musa itu bawanya Taurat kepada kepada Bani Israel, maka fakhtulifa fih. Jadi perselisihan di antara di antara kaum-kaum dia. Perselisihan di sini katanya alim ulama, yakni adanya mereka yang beriman dengan Taurat dan adanya mereka yang kufur dengan Taurat. Ya gini, manusia apabila asal dia ni duduk dalam kejahilan, duduk di dalam benda yang tak tahu gapo, duduk dalam keadaan yang gelap gelita, apabila cahaya ni mari, ada mereka yang nak terimakan cahaya. Ada mereka yang sukakan kepada kegelapan, zulmah, kejahilan dan sebagainya. Manusia yang gitu keadaan dia. Inilah manusia, inilah hakikat manusia. Inilah perkara-perkara yang manusia itu nak lari tak lepas daripadanya. Jadi orang nak terimanya kebaikan, dia boleh terima kebaikan. Dengan sebab apa boleh terima kebaikan? Kerana dia, jiwa dia itu nak kepada kebaikan. Manusia yang tak boleh nak terima kebaikan, kerana jiwa dia tak boleh nak terima kebaikan. Bawalah kebaikan setara mana pun, dia tak boleh nak terima. Dengan sebab itu Allah Ta'ala rayak. Kata Bani Israel, ada mereka yang beriman dengan Musa AS serta dengan Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Ada yang kufur, tak mau nak beriman dengan Musa dan tak mau juga beriman dengan Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Di sini apakah durus kita? Pengertian kita, pengajaran kita, boleh kita mikir gapo kat sini? Tuhan nak rayak gapo ni kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala bangkitkan akan ini kisah ni, mari cerita kepada Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat Nabi SAW dapat gapo daripada ini cerita. Jadi seolah kata Nabi Muhammad SAW buat kerja serupa dengan Nabi Musa. Dalam keadaan Quraisy dulu,
Duduk dengan puak dia tadi, duduk dengan tak tahu gapo. Duduk di dalam kegelapan, suka kepada kekufuran, suka kepada zalim, suka kepada rengkaan, suka kepada hawa nafsu, suka kepada benda yang jadi punuh fasad, makan hak setengah di atas setengah dan sebagainya. Lalu dengan hikmat Allah Subhanahu wa taala tak mau nak manusia duk lagu tu saja. Sebab kalaulah manusia duk dalam keadaan lagu tu, nescaya Allah Subhanahu wa taala ni ia seolah kata berasa kata tak kena dengan undang-undang hak Tuhan menjadikan manusia. Sebab Tuhan ni jadi manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh Allah Ta'ala dengan hikmat dia, dengan ilmu dia, ia nak lepas manusia duduk dalam keadaan lagu tu. Tak boleh. Maka pasti Allah Ta'ala itu utusnya Nabi Muhammad SAW kepada Quraisy, supaya rayakkan dengan ajaran mana? Dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni dengan Al-Quranul Karim. Maka hai Nabi Muhammad, hai Muhammad, mung orang Quraisy menyakiti mung, tak terima ajaran mung, tak mau terima cahaya yang dibawa datang oleh mung daripada aku. Dimakan itu juga mung tak sadar berasa kecil hatilah. Musa belum daripada mung pun serupa dengan mung ni juga. Salah kata Nabi Muhammad ni, oh Nabi Musa, Nabi belum daripada aku. Nabi-nabi ni salah kata bapa yang satu berlainan ibu saja. Bapa yang satu tapi berlainan ibu. Itu adalah Nabi. Itu adalah Rasul. Allah Ta'ala sebagai bapa dia, alim ulama kita kata, yakni gapo? Yakni iman. Semua para Nabi iman serupa belaka. Tetapi syariat berlainan. Syariat gapo? Syariat berlainan. Syariat itu berlainan. Syariat Nabi Musa macam dia, syariat Nabi kita macam Nabi kita, syariat Nabi Ibrahim dan kazalik. Syariat Nabi Yunus, syariat ni ia tak sama, tak serupa. Tiap-tiap ummah tu ada syariat-syariat yang tertentu dengan dia. Dengan sebab itu manusia kita ni apabila kebenaran itu mari, dia akan masuk kebenaran itu di dalam hidupan masyarakat. Masyarakat belum daripada kebenaran itu mari, dia duduk di dalam kegelapan. Yang manusia kita duduk dalam kegelapan, wa imma kegelapan jahiliyah, wa imma kegelapan kekufuran, wa imma kegelapan kezaliman, wa imma kegelapan rengkaan, bid'ah masalan. Ia akan duduk lagu tu. Maka apabila cahaya mari daripada Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasul dan nabi-nabi, dan mereka-mereka yang kemudian daripada itu yang menjadikan diri dia itu sebagai warasatul anbiya, nescaya apabila benda itu sampaikan kepada manusia, manusia itu akan berpecah kepada dua. Pecah kepada mana? Pecah kepada hak yang boleh terima, pecah kepada mereka yang tak boleh nak terima. Itu maksud fakhtulifa fih. Itu makna kata jadi perselisihan padanya. Yang ni pada apa? Pada kitab Taurat. Kata dengan cara umum, yang ni pada kitab ataupun ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi dan rasul-rasul dan orang yang bawa daripada ilmu daripada nabi-nabi dan rasul-rasul kepada umat. Ini adalah benda yang tetap, tak berubah lah. Tabiat manusia tak kira kita nak pergi tengok pada bangsa mana, bahasa mana, negara mana, negeri mana, wilayah mana, kampung mana, ia akan jadi gini. Fakhtulifa fih, ia akan jadi ikhtilaf. Ikhtilaf baina qabulil haq wa rafdil haq. Makna kata terima benar-benar dan tolak benar-benar. Dua tu. Ia tak boleh nak lari sama sekali. Dua perkara ini sama sekali tak boleh nak lari. Dengan sebab itu orang yang mempunyai akal fikiran sahaja, ia boleh terimanya pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada akal fikir, tetapi tak boleh nak buat beza di antara hak mana benar dengan hak mananya batil,
hak mananya Islam, hak mananya jahiliyah, hak mananya kufur, hak mananya iman, hak mananya sunnah, hak mananya bid'ah. Sebab apa tak boleh nak terima? Kerana tertutupnya akal dia dengan apa? Dengan habuan diri. Ada habuan tertentu, ada tujuan yang tertentu, ada fanatik. Adanya cara mikir yang tertentu, jadi mangsa kepada orang yang tertentu dan sebagainya, maka perkara-perkara tersebut tadi itu menjauhkan diri dia daripada nak menerimakan kebenaran. Sedangkan benda tersebut tadi itu tak manfaat sedikit pun apabila Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia kepadanya. Tak ada manfaat sedikit pun. Yang manfaat iaitu kebenaran. Yang manfaat iaitu turutnya jalan kebenaran. Dengan tak kira banyak. Kalaulah orang pakat kira banyak sebagaimana orang nak kira, nescaya agama kita tak sampai kita. Kalau sahabat pakat kira sebagaimana kita kira, tabi'in pakat kira sebagaimana kita kira banyak sampai kata tak boleh nak buat kerja, agama tak sampai kita. Kena ada pengorbanan di atas benda hak benar. Bukan pengorbanan untuk mempertahankan kebatilan. Lah, bukan lagu tu. Ni menggerbai juga diri tapi nak mempertahankan kezaliman. Nak mempertahankan kegelapan, nak mempertahankan kejahilan, nak mempertahankan kekufuran, nak mempertahankan bid'ah dan sebagainya. Ini bukan. Nampak tu tak? Ini perkara-perkara yang manusia itu apabila datangnya kebenaran, dia akan jadi fakhtulifa fi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala riwayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, kita pun boleh dapat juga pengajaran daripada pengertian yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu Allah Ta'ala nak kata lagi dalam ayat ni juga, ayat yang seterusnya, apabila Allah Ta'ala itu utusnya Nabi Musa AS serta kitab Taurat, maka jadi manusia itu berpecah tubik di antara mereka yang nak terima benar-benar dengan mereka yang nak menetapkan diri dia di atas kebatilan. Ya lagu tu ya. Hak nak tetap di atas kebatilan ni lah yang membuatkan rancangan, yang membuatkan angkara untuk nak sekaknya kebenaran sampaikan kepada manusia dan nak jaganya kebatilan yang dia itu bawa. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka ini Allah Ta'ala membandingkan rancangan dia, seolah kata rancangan kuat dia tu sampai boleh tolak bukit-bukit. Allahu Akbar. Rancangan tinggi mereka ini. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Lalu Allah Ta'ala kata, fala tahsabannallaha ghafilan amma fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Mana kata jangan kita duk sengka manusia yang dah buat rancangan yang tinggi-tinggi untuk mesekakkan benda-benda. Dengar ayat Tuhan kata mu jangan seka, kata Allah Subhanahu wa taala lalai daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janji dan jadi janji terhadap rasul-rasul dia. Tuhan nak tolong rasul-rasul dia. Dan orang-orang jalan mengikut jalannya rasul tak sah. Kebenaran ni marilah kekuatan kebatilan macam mana sekalipun dia tak boleh nak mempertahankan kebenaran. Kebenaran adalah cahaya yang kita boleh nak buat misal dengan cara mudah. Gelaplah setara mana pun. Kalau kita ada lampu di tangan, hanya kata buka saja. Buka lampu tadi, kegelapan itu akan hancur, akan hilang, akan pergi. Lagu tu. Sebab itulah tak usah calongkan diri kita nak lawan benar-benar. Tak usah duk calong diri kita nak mempertahankan benda kebatilan. Tak sah. Benda ni adalah rugi bagi seseorang yang beriman. Kalau kita mengaku kata kita sebagai orang yang beriman, tak sah. Orang nak bawa ajaran Alkitab, bawa ajaran As-Sunnah, bawa ajaran para salih, kita nak sekatkan dia, kamu tak kuasa. Wallahi kamu tak kuasa. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Taala kata gitu. Nampak tu tak? Orang nak bawa benar-benar daripada kalangan orang Islam, tak usah buat rancangan lagu manalah.
orang tak beriman tak usah buat rancangan lagu mana pun, dia tak akan kuasa mengatasi sama sekali. Cuma ayyuhal muslimun, mereka yang beriman kepada Allah, tetapkan pendirian kamu di atas agama Allah Jalla Jalaluh, dan cara memikir kamu dan lidah kamu senantiasa kamu itu mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala biar sungguh-sungguh, insya-Allah Jalla Jalaluh kebatilan dia tak akan boleh nak duduk. Kebatilan tak boleh akan nak duduk, tak kuasa nak mengatasi kebenaran sama sekali. Dengan sebab itu Allah Ta'ala duk rayak benda ni kepada Nabi SAW, kata, jangan kamu berasa hati apa-apa. Rasul belum daripada mung terutama Musa AS, kena supaya mung kena juga, maka tak jadi pelik wahai Muhammad AS. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak rayak kepada orang yang tak mau nak terima akan ajaran yang dibawakan oleh Musa AS. Tuhan awak lagu mana? Hak terima selamatlah. Allah, kalau kita tengok umat Nabi Musa ni lebih keras daripada umat Nabi Muhammad AS. Hak berimedah tu. Hak berimedah. Hak berimedah ni umat Nabi Musa ni, Nabi Musa tinggal lagi terimanya wahyu. Nya buat tubiknya, nya makan hasut teh daripada Samirin, nya buat tubik. Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Allah. Lagu mana nya buat tubik anak lembu, dia kata ninglah Tuhan bagi Musa dan Tuhan bagi puak kita. Puak kita dah terlupa Tuhan asal. Makan, tengok Nabi Musa buatnya orang mari cocoh pula, mari membantah pula. Umat dia turut hak tu pula. Beberapa kali Nabi Musa dicoba, sehingga dia waktu tubiknya Bani Israel rapat dengan laut. Lagu mana? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Fuak-fuak kaum dia ni tak serupa kaum Nabi Muhammad. Kaum Musa ni kecek betul-betul sampai ke hati Nabi Musa tu kena sabar banyak. Kaum Nabi Muhammad ni ya kecek dengan Nabi yang molek. Nah, ya kecek dengan Nabi yang molek, kecek benda jadi semangat kepada Nabi. Tapi kaum Musa kat, ya Allah, bacalah ayat Quran. InsyaAllah kita masuk dalam surah-surah yang lain, kita akan mendekati akan makna-makna dia. Kita nak tengok kata bagaimanakah mereka itu guna bahasa dengan Nabiullah Musa AS. Qala inna lamudrakun. Hai Musa, mudah hajak mai aku sini ni, dapat ni laut. Laut ni bagaimana kita nak lakuh pergi? Curak buat kita, tetap buat kita, kena tangkap kelik lah. Fir'aun mari dah nak kecek we ada jalan keluar, we semangat we apa dak. Lalu Musa kata qala kalla, tak sama sekali. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali dengan aku ni Tuhan, sekali dengan aku ni Tuhan. Mana kata pertolongan Allah Ta'ala sama dengan aku. Nampak tu tak? Mana dalil kata ini makna pertolongan? Inna ma'i rabbi sayahdin. Kerana ayat alif belakang dia kata fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Itu dalil yang kedua, dalil daripada ayat Quran sendiri. Ayat kata ma'iyah di sini, bersama di sini, yang ini bersama pertolongan. Maka diwahyukan kepada Nabi Musa AS sepukulnya laut. Jalan tu. Seolah kata Allah, kalau tengok Nabi Musa, kisah dia berat, lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Lalu puak berimeh tu sikap lagu tu dah. Kerah dah dengan Nabi dia. Hak tu orang berimeh. Pahak tak berimeh? Pahak tak berimeh tu macam mana pula dengan Nabiullah Musa AS? Macam mana? Teruk lagi ya. Lalu Allah Ta'ala kata, walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Ni. Walaula, mana lagu mana pula? Dan jikalau tidak kerana telah terdahulu kalimah ketetapan daripada Tuhanmu untuk meneguhkan hukum hingga ke sesuatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Macam mana? Itu maksud dengan secara fasih lalu, mana kata, kalaulah Tuhan itu nak buat selalu dah namik azab, selalu dah dengan orang kufur dengan Nabiullah Musa dan dengan kitab Taurat dia, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat selalu dah. Akan tetapi dengan sebab Tuhan kata tak apalah we tempoh kepada dia.
wi masa kepada dia, beri apa nama, wi gapo pengen kata, wi maaf lagi ke dia, lah dah kau dulu tak saya nak azab lagi. Sebab gapo? Sebab kalimatu sabaqat, walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalimatun sabaqat mana kan? Mana katanya ahli tafsir di sini, yakni Allah Ta'ala nak mentakhirkan seksa tadi itu kepada mana? Kepada masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Tuhan ni kuasa yang nak ayat kita. Aku ni kuasa nak seksa akan hamba aku serta merta apabila dia itu lawankan aku. Hamba yang lawan aku semana kata agak nak buat musuh dengan aku. Buat musuh dengan aku mana kan? Buat musuh dengan nabi aku, rasul aku, ajaran aku. Ada ke pasal tu? Darajat kufur ni ia berlainan juga. Ada kufur pasal kufur tak seterima. Ada kufur pasal takabur. Ada kufur hak pasal nak lawan Tuhan. Lawan ajaran. Lawannya rasul dia. Tu hak pasal tu. Lalu hak pasal tu, hak pasal lawan tadi tu Allah Ta'ala kata aku kuasa nak binasakan dia ni sekelip mata. Kuasa. Tetapi Tuhan kata aku nak takhirkan, nak berikan masa kepada dia hingga mana? Hingga hari kiamat esok. Allahu Akbar. Nak beri sampai ke hari akhirat esok. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat yang lain, Tuhan kata wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jelas. Jangan duk sengkahi orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kuasa nak membinasakan serta merta kamu tu, jangan. Tapi Tuhan yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tuhan letakkan masa dia ada, tak sah bosan, masa dia ada. Ballahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Ballahum maw'id. Bahkan bagi mereka itu ada satu hari yang Tuhan janji. Allah ni rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Sebab tu Tuhan ni dia kata dalam hadis Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, inna rahmati sabaqat ghadabi. Yalah dah tu. Sesungguhnya rahmat aku tu mengatasi akan apa nama marahan aku. Kalau Tuhan nak kira dengan orang awak nak lawan Tuhan lagu tu ma taraka 'alaiha min dabbah. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah. Lah mana? Kalaulah Tuhan nak ambil tindak kes lalu terhadap orang zalim, tak tinggal walaupun sore pun orang lawan Tuhan di atas muka bumi ni. Tak tinggal walaupun sore. Akan tetapi walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Tuhan takkan tempoh kepada dia. Dia tu ada masa lagi tak kena bimbang. Ya gitu cara dia. Sebab tu itu makna kata walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Nascaya dihukumkan, nascaya dijatuhkan hukuman azab dengan serta merta kepada mereka. Kalau Tuhan tak merahmati mereka ataupun Tuhan tak letaknya masa pada sedia kala kata orang tahu aku nak seksa esok, cerak ia akan binasa serta merta. Sini kita boleh gapo? Sini kita boleh kata nak Muhammad, Tuhan nak mengajar Nabi Muhammad. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid ibn al-Mughirah dan puak hak Quraisy ada lawan mu sangat tu. Aku kuasa nak binasakan mereka itu serta merta. Akan tetapi aku telah berjanji dah dulu kata orang pesen ni aku nak uwi tempoh kepada dia. Nak tengok nak uwi mung tu tengok kata dia nak sapan mana. Tujuan dia, hujung jatuh dia sapan mana. Nampak tu tak? Fantaziru inna ma'akum muntazirun. Tunggulah serta aku duk tunggu juga. Tunggu nanti satu hari. Sebab tu jangan gaduh. Orang yang zalim kita jangan gaduh dengan dia. Ui tempoh pada dia. Ui masa pada dia. Orang zalim pasti Allah Ta'ala janji dengan cara pasti akan binasa.
Boleh tengok binasa. Orang zalim ni tak lepas. Sebab tu janganlah ittaqu az-zulm ayyuhal nas. Manusia, jangan zalim. Jangan zalim, guna mulut nak zalim, jangan. Jangan guna anggota nak buat zalim, jangan. Jangan guna pemikiran nak buat zalim, jangan. Kerana benda itu akan tipu diri kita, akan makan diri kita, akan binasa diri kita sendiri. Bahkan terkadang sapakan kepada kaum keluarga. Nas'allahu ta'ala as-salama wal afiyah. Jangan sama sekali benda-benda lagu tu. Jangan sama sekali benda-benda lagu tu. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Ada tak? Laqudiya bainahum. Apa makna laqudiya bainahum? Makna kata Tuhan akan azab mereka itu serta-merta. Akan menghukumkan di antara mereka itu serta-merta. Waktu orang seksa selalu. Tuhan kuasa. Nah, tapi umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi itu yang minta doa. Nah, minta doa jangan. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat yang lain, Tuhan kata, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Azab akhirat tu sangat terhebat, sangat terbesar kalaulah mereka itu tahu. Tak tahu sebab tu duk jadi tu. Nah, tak tahu sebab tu duk jadi pelik-pelik, duk buat zalim gitu, kecek pe zalim, pemikiran zalim. Nah, kacau orang situ, kacau orang sini, bakar orang tu, bakar orang ni. Nah, tuduh orang tu, tuduh orang ni. Kenapa? Karena nak mempertahankan kebatilan kita. Karena mempertahankan kezaliman kita. Karena mempertahankan rengka kita. Karena mempertahankan habu kita, tujuan kita. Nah, naksik kita, harta kita dan sebagainya dengan cara batil. Fattaqullaha ayyuhan nas. Takut olehmu akan Allah Subhanahu wa taala wahai manusia dengan itu perbuatan. Karena itu adalah jalan kemerkaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya bagi orang yang percaya. Mereka yang percaya akan selamat. Tak percaya bagi mereka yang tak percaya, mereka itu akan binasa dirinya sendiri. Tunggu masa. Dengan sebab itu Allah Ta'ala duk rayak ni, nak uwi kita reti. Nak uwi kita ni reti. Rayak-rayak ke Nabi, kita boleh terima ilmu daripada ilmu dia rayak ke Nabi tadi melalui alim ulama kita, kita boleh reti kata. Jagakan diri. Benar ni manusia berhajat. Benar ni manusia berhajat. Manusia tak kepada kezaliman. Manusia tak suka kepada kejahilan. Akan tetapi terkadang kita jadinya habuan tertentu bagi orang yang tertentu, kumpulan yang tertentu, sampaikan kita kena duduk di benda-benda yang tak sesuai kita nak duduk. Dengan sebab itu gunalah akal fikiran kita biar molek. Guna jadi hebat, jadi jelas molek supaya kita itu jadi dapat bahagia dunia dan selamat, dapat berjaya di hari akhirat nanti. Kemudian Tuhan kata wa innahum lafi syakkim minhu murib. Allah. Gapo pula wa innahum, dan sesungguhnya mereka kaum tu masih menaruhkan syak yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu. Jadi dia berasa kata apa nama ni dia berasa kata apa yang dia duk dengar mari, yang dia duk tengok, yang dia itu duk nak pakai, berasa tak harap. Seolah kata hak Nabi Muhammad wari ni lagu mana ni, seolah gitulah kalau kita kacak mudah-mudah. Itu dengan cara kesimpulan. Mari kita tengok sikit ulama kita tafsir lagu mana wa innahum lafi syakkim minhu murib. Makna kata dan perkara yang jadi pendusta bagi bagi Nabi ataupun bagi Al-Quranul Karim keluar daripada basiratin minhum. Hak ia dah bakit bahang terhadap ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utama fak Quraisy ni. Bukan di atas basirah. Kerah perut gitu ya. Golek ke orang ni hak nak mempertahankan kebatilan, kekufuran, kejahilan dan sebagainya, yang mempertahankan dengan buta dan tuli. Ini tu ayat Al-Quran. Yang mempertahankan dengan sebab aku biasa lagu ni. Aku lagu ni.
Aku suka lagu ni. Gitu ya. Atas basirah. La. Atas kebenaran. Tak ada. Orang yang mempertahankan kebatilan tak ada alasan. Orang yang mempertahankan kejahilan tidak ada alasan. Ada apa? Kerah perut. Degil. Bukan jahil. Tajahal. Buat tak erti. Bukan tak erti. Nampak tak tu? Kerana apa? Kerana dia dusta tadi, dia nak belakan benda hak dia dok berasa kata kena tadi itu dengan cara buta dan tuli. Tak ada keluar daripada basirah, daripada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Bahkan mereka itu bersangatan apa nama? Bersangatan ragu apa yang kata. Hak dia bakit bahaung tadi tu dia sendiri dalam hati pun tak berasa cerak juga. Cuma gi dengan puak. Nah, gi dengan hawa nafsu, gi dengan semangat. Semangat tak kena pasal ni. Gi dengan cara pasal kerahkan kalau pasal petani enggak. Gitu ya. Nak gi dengan kealasan, tak nak ambil ada alasan. Ya tak ada wahyu, tak ada. Wahyu ada di jalan ni hak Nabi Muhammad SAW hari ni. Ya tak ada. Orang agama dia ada kerah benda-benda hak pasal kata gelak tadi itu, hak zalim tadi itu. Tak ada alasan. Apabila ukur alasan, tengok selidik molek, tak ada. Orang tu kata setengah daripada orang ni berasa. Lagu tu ya alasan dia nak kata qala Allah, qala Rasulullah, ajma'al muslimun. Tak ada. Allah Ta'ala firman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebeda, ijma' orang-orang Islam. Mari mana? Tak ada. Sekadar dok nak pasal kata hak pasal kulit-kulit gitu ya. Nak sampai kepada asas sungguh? Tak ada. Ini perkara-perkara yang kita yakinlah. Kata benar-benar tadi itu sungguh dia payah manusia itu nak terima. Tapi benar-benar itulah manfaat bagi manusia. Benar-benar itulah yang jadi bahagia hidup pada dunia dan berjaya hidup pada akhirat daripada api neraka. Jaya tu. Tanggungjawab kita, diri kita dengan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang lain. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena cari sungguh-sungguh ilmu. Jangan kita katukkan diri sampaikan kita tak tahu gapo. Jangan kita pakai orang ugut orang ni, jangan. Padalah jamil orang tak, orang mundur. Zaman kita duk mundur dulu, orang ugut kita takut, tak apa dah. Zaman tu. Tapi zaman kemajuan ni, hak nak pakai ugut ni tak usah pakai. Orang bodoh, orang pakai dengar ugut teh orang. Oh, ugut gitu, ugut gini kita rasa takut. Tak dengar alasan. Kita kena berani dengar alasan. Buka mata, buka telinga, buka pandangan, dengar alasan. Kata dia duk oyak gapo. Padahal cukuplah kita duduk dengan masa orang panggil kata masa jalan kaki ayah tak berselipar tu padahal. Masa kita ni masa kemajuan dah. Masa boleh kita kira, boleh kita mikir, boleh kita dengar, boleh kita buat kajian padahal. Cukup dah masa tu. Orang nak duduk situ biarlah. Nampak dah tu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, biar. Dia nak tuak hawa dia, nafsu dia, biar. Kita tak boleh nak duduk lah situ. Kita kena duduk pasal Islam kita nak. Tak boleh nak duduk pasal jahiliyah. Jahiliyah nak duduk tempat tu lah. Nampak tu tak? Nak pasal zalim. Nak pasal kejahilan. Nak pasal tak maju. Nak pasal kata mundur. Ya nak duduk gitu ya jahiliyah. Agama Nabi Muhammad SAW nak bawakan kepada majuan. Ya tak sih. Apa panggil akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dhalika mathalul qaumil ladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Yalah tu. Ya suka nak dot tempat tu lah. Tak say kepada kemajuan. Sebab tu dok ugut gitu, ugut gini. Jangan dok dengar Muhammad ni bawa ajaran tak support ajaran tua kita. Muhammad ni bawa kitab hak Walid Ibn Mughirah tak tahu. Walid Mughirah mana ulama tua dia lah, dia tak tahu. Muhammad ni makna kata orang keluarga dia sendiri pun tak terima. Tu ugutan. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman,
dan Abu Hurairah lagi, Abdullah bin Mas'ud lagi, Khadijah lagi, dan lain-lain lagi. Orang yang duk sekelilingi Nabi gunakan akal fikiran, dapat kejayaan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Islam. Orang tak cidik, makna orang bodoh kata kena, jangan pakai. Abu Jahal hasuk ke sikit, percaya. Abu Jahal cocoh sikit, percaya. Abu Jahal uguk sikit, percaya. Ya lagu tu ya. Sebab itulah mereka ini katakan Allah Subhanahu wa taala katakan tadi Tuhan kata tadi itulah. Dia kata wa innahum lafi syakkim minhu murib. Apa yang dia dak buat tadi dia sendiri pun tak yakin. Kerah gitu ya. Fa Abu Jahal, fa Abu Lahab, fa Walid ibn Mughirah, fa jahiliyah semua dak kerah lagu tu ya. Lepas tu uguk orang daripada Nabi Muhammad. Muhammad ni kaum muda. Muhammad ni tak turut orang tua. Muhammad ni apa saya kata mari bawa ajaran tak serupa dengan ajaran hak dulu sebagai itu. Tapi mereka sahabat hadut sekelilingi Nabi SAW tak percaya benda tu. Apabila tak percaya gunakan akal fikiran, lagu mana? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Boleh dapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Tu pengajaran kita, kuduah kita, contoh tauladan kita sebagai kita orang Islam, kena tengok sana. Padalah berhenti sebagaimana saya seru, tak adalah berhenti. Orang ada uguk itu uguk ke ni? Berhenti. Dengar, perhati, buat kajian. Dengar, perhati, buat kajian. Kira kata diri kita kena jawab dapat Tuhan dengan soal mungkar nakir, aku hak kena jawab, bukan orang lain. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, aku kena jawab, bukan orang tu dan orang ni. Sudah. Itu makna kata pembebasan cara mikir kita daripada tututan-tututan, daripada habuan-habuan yang tertentu, tujuan-tujuan yang tertentu dan sebagainya. Kita buka benda ni. Buka diri kita. Kita tak ada jadi masalah dengan orang tu dan orang ni. Cuma jadi pemikiran seperti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak dulu. Itu jalan kejayaan kita. Itu sahaja jalanan kejayaan kita. Kalau tidak, nescaya kita akan turun pah bawah. Kita tak boleh nak jawab man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kita hak kena pukul. Kita hak sesat. Kita hak tak berjaya. Jagalah kita jangan jadi seperti Quraisy hak kata dapat Tuhan esa Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Hei Tuhan, aku taat kepada orang ni, pembesar tu, sampai aku jadi tak betul jalan, tak berjumpa dengan syurga mung, aku rugi. Akhir sekali, jadi permusuhan di antara dua pihak. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita ngaji Quran ni, yang nak bawa kepada jalan ni yang lulus, jalan ni yang bagus, jalan ni yang elok. Dengan sebab itu marilah sama-sama kita ambil pengertian daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala riwayat melalui Al-Quran, dan alim ulama kita mari tafsir kita dengar, dan pengertian itu marilah kita pakai. Kerana kita pakai ajaran ni bukan kalah kepada orang tu, bukan kita dengar orang ni, bahkan kita dengar hak Tuhan sendiri. Bahkan kita dengar hak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Faham tu tak? Baik. Kemudian ayat yang terakhir pada perjumpaan kita sekali ni malam ini, ayat yang ke-46. Molek Tuhan khitamkan ni apa yang kata habis juzuk yang ke-25. Insya-Allah ayat yang ke 47 tu mula juzuk yang ke-20 24 hak kita ngaji ni juzuk 24. Ni ayat yang ke-47 ni juzuk yang ke-25. Yang ke-25 insya-Allah taala pada malam besok hari. Nanti kita tengok ni dulu. Tuhan katakan kalau kita tengok, pakak-pakak kita tengok, pakak-pakak kita ambil pengajaran daripadanya. Tuhan kata man amila salihan fali nafsihi. Allahu akbar. Setelah daripada Tuhan wa'ari ayat wa innahum lafi syakkim minhu murib, mereka itu kata dengan semangat tak kena hawa nafsu, nak mempertahankan kebatilan, kejahiliah dia, kekufuran dia.
Orang tak guna akal fikirnya dengan cara sebenar. Lalu tu royak nak win nampak kata, "Hei, aku duk royak ni pedah klik kemong. Bukan pedah klik pada aku." Tu dia. Sebab itulah guru yang nak mengajakkan kepada Al-Quran Allah Ta'ala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia baik, dia niat baik dengan kita, dia tak ada nak gapo kali daripada kita. Kalau dia nak, dia tak panggil klik pada Tuhan, klik pada Rasul. Sebab apa? Sebab sining tepat kesudahan. Dia panggil klik pada diri dia. Sebab tu hak Nasara dan Yahudi, dia tak panggil klik pada Tuhan, dia klik pada mana? Klik pada diri. Ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ajalah. Hei orang-orang yang beriman, kebanyakan daripada ketua orang Yahudi, ketua-ketua orang Nasara, ulama-ulama mereka, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Makan harta manusia dengan cara batil dan katuk mereka itu daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kita orang Islam tak ada itu. Mengajak manusia kepada Allahu Jalla Jalaluh. Bawa manusia kepada Allah, iaitu bawa pada Al-Quran. Bawa manusia klik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu klik pada hadis nabawiyah. Tu ulama hak sungguh tu. Tak kira ulama Arab, ulama Melayu, ulama Cina, ulama India, ulama mana, sifat ia lagu tu. Kita bergantung molek dengan puak tu. Nampak? Bergantung pada ulama-ulama pada tu, ulama-ulama seumpama tu, nescaya sapalah kita kepada matlamat hidup. Baik. Tuhan kata, "Man 'amila salihan fali nafsihi." Sesiapa yang mengerjakan amalan yang saleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Kita dengar benda hak molek, kita guna akal fikir hak Tuhan wi kepada kita, telinga mata lagi dan tenaga harta guna dengan cara hak molek. Lah mana? Maka manfaat di makian itu akan kembali klik pada dirinya sendiri. Ya. Kita boleh jawab dapat Tuhan esok dalam kubur lagi kita boleh jawab. Kita boleh jawab dapat Tuhan di akhirat nanti di padang mahsyar. Kita akan selamat di atas titik sirat. Kita boleh makannya minuman daripada qalai haud dan kita boleh jumpa dengan Nabi, kita senyum. Tu makna kata man amila salihan fali nafsihi. Orang yang buat amalan yang soleh, yang berlandas dasar di atas keimanan dia kepada Allah Ta'ala dan kepada rukun iman yang 6, maka manfaat itu akan dapat bagi dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Allah. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Tuhan wi akal fikir, wi nya mata pandang, wi nya pendengar, tak mau nak guna. Nak mempertahankan kebatilan, nak mempertahankan kekufuran, nak mempertahankan kejahilan dan sebagainya. Maka kejahatan semua tadi itu dia buat, bala dzalika raji'un ilaihi. Makna kata akan tipu dirinya sendiri. Akhir sekali, gitu. Akan rugi dirinya sendiri. Dengan sebab itu, kita sebagai orang Islam, nak tak diri kita di mana? Nak tak di atas ajaran mana? Nak tak di atas perjalanan mana? Nak sakut diri kita dengan rupa orang macam mana? Pilih. Sifat hari ni nyata dah. Sebagaimana hak Tuhan ada ayat tadi itu, bagaimana kita nak mikir, bagaimana kita nak letakkan pendirian kita, bagaimana kita nak menggantungkan hidup kita kepada jalan ni mana, manhaj hak mana. Nampak tu tak? Tu dia. Sebab apa? Sebab apabila orang klik nak ayat kata, orang bawa kita klik pada Tuhan, klik pada Rasul, klik kepada syahadah. Itulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak kira atas tu ke kita hidup pe kita. Alaiha nahya wa alaiha namut.
Di atasnya kita hidup, di atasnya kita mati. Pak orang nak heret kita kelik situ. Dia tak niat baik lagi dengan kita. Ni kita duk suka apa nama Tuhan ada ayat kata manusia ni duk suka dengan hasutan daripada Abu Jahal ataupun Abu Lahab. Jangan turut Muhammad, jangan turut Muhammad, jangan turut Muhammad. Muhammad ni gini, Muhammad ni gini, duk uguk semata-mata. Maka dia tak gunakan akal, maka Tuhan kata wa man asa'a fa'alaiha. Siapa dia buat tak molek klik situ, klik diri dia sendiri. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan gapo nama? Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tuhan tak buat zalim kali kita. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah Ta'ala tak ada zalim kepada manusia, tetapi manusia sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Ajaran siapa? Wahyu siapa? Rasulullah siapa? Faham apa? Boleh kita faham sebab Tuhan wi faham, Rasul wi faham, alim ulama wi faham pula lepas pada tu tak mau nak faham, tak mau nak ambil kerana nak jagakan benda-benda hak tak kekal di atas muka bumi ini. Akhir sekali zalim kepada diri. Apa kena kata zalim pada diri? Kerana kena masuk api. Kena masuk dalam api neraka. Dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dengannya Walid ibn al-Mughirah. Siapa kata wa jahil dalam dunia duduk dalam kegelapan, akhirat esok kena masuk neraka sekali dengan dia. Apakah yang nak tolong kita? Tak boleh nak tolong apa. Dengan sebab itu, gantunglah diri kamu kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Gantunglah diri kamu kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mana nak bawa kita kepada ajaran Allah Taala dan Rasul, kita ambil pengajaran daripada dia. Ambil ilmu daripada dia. Dengarkan dia. Supaya apa? Kita nak klik sana, bukan klik pada dia. Tukhrija da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Itu adalah kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita supaya kita itu boleh menemui jalanan yang benar, jalanan yang betul. Tuhan nak kita pergi cari jalan ni tu sebab tu dia hajarkan kita. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sayyidil Adnan dan di atas pendapat-pendapat perkataan-perkataan alim ulama kita yang nak bawanya manusia klik kepada Al-Quran, klik pada hadis Sayyidil Adnan iaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka itulah asas kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuhan tak zalimkan kepada kita kali. Itu makna kata wa ma rabbuka bidhallamil 'abid, mana Tuhan tak akan seksa mana-mana orang pun malaikat dengan sebab kesalahan. Ada telinga tak dengar, ada mata tak lihat, ada hati, ada akal fikiran tak mikir. Saja. Kita sendiri yang buat diri kita, maka dengan itulah kita akan jadi rugi, jadi sesat, jadi tak berjaya, jadi tak bahagia hidup pada dunia dan tak selamat daripada api neraka hari akhirat esok dengan sebab kita pakai ilmu tak kena. Tak boleh nak beza di antara kufur dengan iman. Tak boleh nak beza di antara Islam dengan jahiliyah. Tak boleh nak beza di antara syirik dengan tauhid. Tak boleh nak beza di antara sunnah dengan bid'ah. Tak boleh nak beza di antara ilmu dengan jahil. Tak boleh nak beza di antara adil dengan zalim. Maka kita sendiri akan kena tanggung perkara-perkara tersebut. InsyaAllah Jalla Jalaluh pada perjumpaan kita malam ini, kita menyudahi di sinilah dulu. InsyaAllah pada malam besok hari, kita akan masuk pula ayat yang ke-47, awal juzuk yang ke-25 daripada Al-Quran Al-Karim, iaitu ayat ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepada Allah lah dikembalikan ilmu hari kiamat. Macam mana sebab apa ilmu hari kiamat itu kena kembali kepada Allah? Apakah makna maksud ilmu as-sa'ah itu? Dengan penafsiran, pendetailan daripada alim ulama kita semenjak daripada dulu sampai sekarang, insya-Allah kita akan mari dengar bersama-sama pada perjumpaan yang lagi akan datang.
Maka pada malam ini marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita supaya kita boleh menerima akan ajaran Al-Quran daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar keratan ayat yang ke-45 dan 46 pada perjumpaan kita malam ini. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita daripada bala petaka dan mengangkatkan bala petaka itu tubik daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita jangan terlupakan pengajian kita. Sokonglah dengan pengajian kita dengan doa utama sekali, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita dapat berjaya sama-sama di akhirat dan di dunia dan di akhirat nanti sekali dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.